pastilah. Ada ni apa kitab dia main tak Assalamualaikum. Siapa main kitab Ustaz ni? Mana dia orang yang main kitab? Masuk ah. Dah yang main kitab ni, kitab tiga ni. Mana dia Ustaz tahu? Siapa yang main kitab baru Ustaz ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat bersama lagi pada pagi ini, dan insya-Allah kita sambung kitab Ta'lim al-Muta'allim fi Tariqut Ta'lim kita masih lagi pada fasal yang ke-6, fasal yang ke-6 pada muka surat 68. Itu ni lah pada 30 hari bulan 12 2012. Kira kita dah tinggal setahun lah. Ini kita semua ni. Lah itu ni berkaitan dengan satu syair dengan ayat yang terakhir, akhirnya hari kiamat, terhumbam ke neraka, terbakar dalam azab menyiksa. Lah situ kan. Kita sambung lagi pada penggan yang para pelajar perlu membuat ulang kaji. Para pelajar yang merasakan diri dia tu orang yang sedang belajar, apa saja berkaitan dengan ilmu yang dia belajar, dia nak kena selalu buat ulang kaji. Cuma ulang kaji yang terbaik, Syekh Imam Zarnuji bubuh di sini. Imam Zarnuji kata yang terbaik ialah berbahas dan berdebat dengan kawan-kawan. Debat di sini bukan debat yang macam kita duk tengok dalam televisyen. Debat tu debat nak mencari siapa yang boleh memberikan fakta mengalahkan lawan. Bukan debat yang dimaksudkan hak ni. Hak ni berbahas, bermuzakarah, berbincang. Dia dalam kaedah tu. Yang eloknya dengan hak kawan-kawan hak mengaji sekali dengan kita, dia faham apa tadi. Hang faham macam mana. Kadang-kadang kita tuan-tuan, walaupun mengaji satu tempat, tok guru tu lah, kitab tu lah, kadang-kadang dia faham kelain. Tengoklah, dia faham mana tu. Dia faham kelain. Kadang-kadang itu yang kita mengaji ada 5-6 orang mentang-mentang main. Hang faham macam mana tadi? Tanya balik. Dia kadang-kadang dia faham di mana tu. Pasal apa? Pasal kita ni, dia bila penyampaian tu diberikan, dia perspektif dia, view dia tu blind. Dia blind. Sebab itu tuan-tuan, yang terbaik dalam kita mempelajari ini ialah apa yang dihuraikan oleh kitab, apa yang diberikan oleh kitab dan dihuraikan oleh guru pada suatu perkara, ialah tentang membicarakan diri kita. Itu yang terbaik. Betul ya tu. Benda tu kata dalam kitab, kata kat siapa? Kata kat hak duk baca tu lah. Jangan bila kitab sebut, tok guru sebut, kita nampak kawan tu, nampak jiran nak selang 2 buah rumah, nampak hak kita berkelahi pula dengan dia. Aku duk kata dah. Gitu. Aku duk kata dah, tengok tok guru kata. Dia tak rasa ke dia. Jadi kaedah tu tak kena dalam ta'lim, dia tak kena lah. Dia kena apa yang kita sebut, apa yang tok guru sebut, hak tak kena tu kita. Itu kaedah
belajar cara belajar. Janganlah kita tengok kita ni, hak ni yang aku duk kata tadi. Tu. Dia tak rasa ke dia. Bila tak rasa ke dia, kawan ni dia bayangkan musuh dia. Kawan ni dia bayangkan hak bergaduh dengan dia lama. Jadi akhirnya benda tu jadi berbeza. Kalau dia cerita orang yang sembahyang tapi mencuri dalam sembahyang, kita aku tang mana tu? Kena tak? Cerita orang yang sembahyang 5 kali sehari semalam pergi masjid berjamaah, tapi ya Allah dia menyakiti jiran dia, neraka tempat dia. Siapa dia? Kita. Tu jiran hak selang 2 rumah belah kucing tu. Dia bayang tu. Dia bayang tu. Jadi dia akhirnya apa? Dia view dia lain lah. Dia lari dah. Itu kaedah dia kita. Kena tengok kita tuan-tuan. Bila sebut ni kita. Semua itu hendaklah berlaku dalam keadaan telus. Bermuzakarah, berbincang ni telus. Sebab bukan nak mencari siapa menang, tapi nak melihat apa kebenaran yang dibawa oleh kitab tersebut. Itu kaedah dia. Tenang dan berhemah. Bincang ni kena tenang lah. Kalau bincang dalam keadaan marah, lapang, tak boleh. Hakim pun kalau nak memutuskan sesuatu, dia mengantuk dengan lapang, tak boleh. Dia kena makan dulu. Kalau lapang dia pergi makan, kalau mengantuk dia lena dulu. Kadang-kadang tuan-tuan pergi masuk mahkamah, janji kes 9, hakim kes 10, husnuzan lah, tahkah hakim tu lapang. Kalau dia masuk kes 10 sekali, dia hukum dalam keadaan lapang, hukum dia tak adil lah. Ataupun pagi tu dia mengantuk, memanglah janji kes 9, dia dah keluar dah, pendaftar mahkamah keluar dah pukul 9, tapi mai 8.30 tu dia mengantuk sangat, tak boleh, dia tak boleh hukum. Lena dulu sampai 9.45, kita duk konkret dalam mahkamah. Husnuzan lah. Mungkin kalau dia keluar pukul 9 tu sungguh sekali lagi hukuman tidak adil. Dia berlaku dalam keadaan dia mengantuk dan sebagainya. Jadi tak boleh. Kena bincang ni tenang, berhemah. Jangan memandang rendahnya lawan kita tu. Bukan lawan, kawan yang dalam perbincangan tu. Jauhkanlah diri dari berkasak dan marah. Berkasak dan marah. Cuma kaedah dia, kita ni kadang-kadang bila kita berbincang, selalunya bila kita bagi pandangan, bila ada orang lain bagi pandangan, kita marah. Lari konsep bincang. Lari konsep musyawarah. Lari konsep muzakarah. Musyawarah dan muzakarah ni, dia kena ada perbincangan yang sebaliknya daripada pandangan kita. Itu baru kena kaedah. Mesyuarat ya. Kita mesyuarat, bagi ada 3-4 pandangan, tu terbaik mesyuarat tersebut. Lepas tu kita pilihlah satu. Tapi kalau tiap-tiap kali mesyuarat, dia cadang, semua sokong, dia cadang, itu tak kena kaedah. Kaedah mesyuarat ni tujuan apa? Melihat. Okey, aku nampak kok ni kalau kita buat. Dah, aku nampak macam ni. Bincanglah tengok yang terbaik. Itu baru kena kaedah mesyuarat. Kalau satu, tu orang tak panggil mesyuarat, tu orang panggil ta'limat. Dia taklimat. Macam kita pergi dalam mana-mana tak? Orang yang bawa kita guide tu. Contohlah, dia guide. Dia kata ni nah, saat lagi tuan-tuan semua masuk lorong tu. Tu taklimat. Kawan tu mai kita mesyuarat. Apa aku bawa hang kamu mai. Tu taklimat. Lain berbeza. Kan kita pergi Kemboja, pergi mana Vietnam, kita tak pernah. Hak bawa kita tu kita ikut dia. Dia pun bagi taklimat, saat lagi nak buat apa, saat lagi nak buat. Tu taklimat. Mesyuarat macam mana? Janji 3 hari, tak tahu tiket kena postpone 2 hari, jadi kena tambah 2 hari. Maka guide tu panggil, mai kita mesyuarat. Ada 2 hari lagi ni, cadang macam mana? Tu mesyuarat. Kan? Cadang macam mana? 2 hari ni kita nak balik ke? 2 hari ni kita nak pergi tak mana lagi ke? Pakat nak rehat ke? Pakat nak pergi? Tu mesyuarat. Bagilah pandangan. Dan, itu beza antara muzakarah, antara musyawarah, dan antara diberikan taklimat dalam sesuatu perkara. Jangan kenuri pakatan. Kadang-kadang kenuri pakatan, pinggan mangkuk pakatan, kenuri kenara taman kan. Kadang-kadang dia banyak berbeza-beza tu lebih baik. Sebab kawan-kawan nampak.
Siapa yang enta cadang macam ni? Kerana cadang macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia nampak. Enta cadang macam tu siapa? Kan? Enta cadang siapa? Dah tak ada orang lain cadang, aku cadang api, aku tak tahu siapa. Tu tak. Kan? Sesungguhnya perbahasan dan ulang kaji itu satu bentuk mesyuarah. Dalam bentuk mesyuarah. Mesyuarat pula dibentuk atas tujuan untuk menghasilkan pandangan yang tetap, yang tepat. Pandangan tepat tersebut hanya akan terhasil dengan penelitian, tenang dan telus, dan ia tidak akan diperolehi dengan marah dan kasar. Sebab itu ahli mesyuarat mestilah orang yang mahir dalam bidang tersebut. Sebab tu ada orang tak dijemput dalam perbincangan, jangan rasa terkasar hati, jangan rasa terkecil hati. Kadang-kadang mesyuarat lain dia panggil kita. Kita jangan rasa amboi tak panggil aku. Mungkin ada perbincangan tu yang dirasakan kita bukan ahli dia untuk berbincang. Ataupun ada faktor-faktor lain, mungkin dia ni baru ada kematian siapa-siapa ke, tu saya panggil bincang lagi lah. Pasal dia dalam keadaan sedih tu kadang-kadang dia payah memberikan pandangan. Jadi kita kalau duduk dalam masyarakat, dalam taman, kita rasa macam tu, rasa tenanglah hati kita. Kalau kira nak marah tak. Cuma ambillah kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku kalau di dalam mesyuarat, seandainya pandangan aku ni diterima, aku beristighfar. Kalau pandanganku ditolak, aku bertahmid. Aku bagi pandangan, orang terima, astaghfirullahalazim. Sebab apa? Aku takut pandangan aku itu menyebabkan diterima dan menghasilkan sesuatu yang tidak elok. Istighfar. Kalau orang tak terima, bertahmid. Alhamdulillah, orang tak terima. Kita try. Ataupun lepas dah orang tak terima pandangan kita, orang terima pandangan lain, tak jadi semua. Aku duk kata dah. Aku duk kata dah dalam syurah itu kat depan tu. Tu orang yang tidak memahami kaedah jemaah. Dia bila keputusan tu mesyuarat, tuan-tuan tak menyelesai. Jangan kita tak jadi itu lepas tak terima pandangan aku. Dia ulang tu. Tu aku duk kata dah. Jadi seolah-olah dia mendahului takdir Allah. Pasal dia kata dah. Apa tak percaya nak jadi? Kan? Dia pula mendahului takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya niat seseorang dalam perbahasan untuk mengalahkan lawan, maka perbahasan adalah terlarang. Dalam kaedah perbincangan, pakak-pakak nak cari di mana titik-titik kekalahan lawan. Itu bukan perbahasan tu. Itu tak berbahas. Tapi kalau yang tu lebih tepat dalam istilah kita, wakil kita semasa di Malaysia, di negara biasa ni, yang tu dipanggil perdebatan lah. Bahasa dia tak? Perdebatan lah. Dia bukan muzakarah, bukan musyawarah. Maka perbahasan adalah terlarang. Perbahasan yang dihalalkan hanyalah atas tujuan menegakkan kebenaran, walaupun kebenaran itu terbit daripada pihak mana sekalipun. Itu baru perbahasan, baru muzakarah. Yang tadi perdebatan. Sengaja menimbulkan kekeliruan dan membuat helah tidak diharuskan. Saja nak bagi timbul keliru, provoke dia. Dalam muzakarah, provoke kawan. Tak boleh. Kawan tu pun latah ke apa ke? Dia bagi pandangan-pandangan yang berbeza. Melainkan tuan-tuan boleh nak berdebat ni. Melainkan bila? Jika lawan berbahas ialah orang yang suka mengolok-olok, bukan mahu mencari kebenaran. Dia tu orang yang suka mengolok-olokkan kebenaran. Kita kena lawan bagi patah hujah dia. Supaya apa? Supaya orang tak terima hujah dia yang buruk tersebut. Kena tu. Kita tahu dah perangai dia ni jenis saja. Dia bukan tak tahu saja syuk. Kan? Dia nak macam almarhum Ustaz Ahmad Rota dulu ni. Ada seorang lelaki. Dia ni jenis perangai ni lah, suka olok-olok. Dia mai tanya seorang tok guru.
Tok Guru ni duk cangkui tanah. Kan dia kata kalau syaitan tu dibuat daripada api, dalam neraka nanti nak bakar dengan api no, mana sakit tu Guru. Tu tahan mereka. Hang buat daripada apa? Manusia daripada tanah. Hamai aku nak kepui tanah, aku nak tengalung hang. Oh sakit lah macam tu lah. Mau tengalung sungguh. Ni tengalung sungguh. Jenis ni jenis memperolok-olok kan. Tuhan tahulah api itu bentuk macam mana, pembakaran dia macam mana kan. Kita pula nak main-main tak? Nak main-main hamai. Mai kai. Kepui tanah keras tu ngalung pi. Hang nak sakit apa sebab hang pun dibuat daripada tanah. Seorang ulama Muhammad bin Yahya rahimahullahu ta'ala, apabila beliau berhadapan dengan masalah di dalam perbahasan dan tidak dapat menjawabnya, bincang-bincang tak lepi, maka beliau akan berkata, teori dan pandangan kamu dapat diterima. Jahat saya tak ada, hujah-hujah saya tak ada, pendapat kamu boleh diterima. Saya akan fikirkan tentangnya, bagaimana nak merealisasikan dia. Dan atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi kuasa yang lebih alim. Ada dua lah di sini. Satu diri dia. Bila dalam perbahasan tu dia tidak boleh memberikan sokong-sokong yang lain, dia rasa atas seorang yang mengetahui itu ada orang yang lebih mengetahui. Dan yang kedua, nasihat kepada orang yang lebih tadi ni, bahawa atas pada hang ni ada lagi yang lebih alim, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak lajaklah kita. Jadi maknanya saling nasihat, menasihati. Diri kita pun macam tu juga. Bila kita maknanya kita mengetahui, tapi ada orang yang lebih mengetahui. Pada orang yang lebih tadi pun dia pun nasihat kepada dia. Jadi saling nasihat, menasihatilah. Itu yang terbaiklah, saling nasihat, menasihati. Janganlah bila kawan tu pandangan dia tak terima, kita tenyih dia pula. Kita tenyih lah. Pandangan macam budak sekolah rendah nak bincang apa tujuh dia. Tapi duk tenyih dia. Jangan. Itu orang yang angkuh, orang yang takabur sifat dia. Mungkin tuan-tuan pandangan kita tu kawan-kawan ni nampak elok. Tahkah kalau pergi dalam bentuk perbincangan yang lain, orang reject pandangan kita. Kan? Itu mahkamah pun dia ada peringkat-peringkat tu. Kan? Pergi mahkamah session dia kata boleh ni. Pergi naik mahkamah tinggi sikit dia kata putusan diubahkan. Naik mahkamah rayuan dia ubah lagi. Kan? Jadi dia ada lagi yang lebih mengetahui. Pergi mahkamah persekutuan pun buat putusan lagi. Atas pada mahkamah persekutuan tu ada lebih orang yang lebih arif daripada mereka. Jadi kalau apa pun tuan-tuan, peringat pada diri kita lah. Dengan kita duk rasa besar diri dia. Dengan perdebatan dan perbahasan, faedahnya lebih banyak berbanding dengan hanya mengulang pelajaran. Berbanding dengan habis kita mengaji, kita baca balik, kita lihat yang benda-benda yang kita domek di kitab kita tu, itu pun baik. Tapi kalau berbincang itu lagi baik. Kita dah catat dah. Balik sekali lagi kita buka balik, kita tengok balik, itu baik. Tetapi lagi baik kalau kita duduk, kita bincang balik dengan kawan-kawan yang mengaji yang kita tu. Sebab itu tuan-tuan, ada beberapa perkara yang disuruh kita pemurah. Tapi dalam bidang ilmu disuruh kita jangan pemurah sifat dia. Apa dia? Benda lain tuan-tuan ada bagi. Tapi berkaitan dengan ilmu, ada benda yang jangan bagi. Apa dia? Kitab-kitab. Kitab kita jangan bagi orang pinjam. Tuan-tuan pergi tanya Tok Guru mana, dia tak bagi. Kalau nak potos, tek ambil. Kitab tak bagi. Sebab dan bagi selalunya kitab tu tak kembali. Pergi tak kembali. Sedangkan kitab kita mengaji, kita dah ambil ni. Walaupun dia pergi beli sekali lagi, hilang kitab tu, dia pergi beli kulit keras, kita kulit limpih lah, mahal. Tapi tak ada benda yang kita tulis 10 tahun, 15 tahun yang kita duk mengaji dulu. Itu tuan mengaji ni, tulis ada tu. Kadang-kadang tak di buku ni, buku nota kan. Kalau orang pinjam, hilang.
Jangan. Buku jangan buat pemurah tak ketahuan. Ni tuan-tuan mengaji ni tok guru pesan macam tu. Kita mengaji tu. Kecuali lah kalau buku-buku bacaan tu lain. Buku kita beli, kita buat bacaan. Kan? Orang nak pinjam, tu pun seelok-eloknya. Kalau dia betul setiap lah. Dia pinjam ni kadang-kadang balik. Buat balik rumah kawan tu kata, "Mu cantik kita ramai." Ini pemurah tak ketahuan. Hak orang pun bagi ya. Pihak kita duk mengaji ni jangan. Hak ni kita duk mengaji ni jangan. Kalau kita beli, kadang-kadang ada buku-buku kita beli untuk bacaan, bukan untuk ditalaki dengan guru tu. Hak tu tak apa. Hak kita duk talaki dengan guru tu jangan. Pasal ada benda-benda kita tulis, kita garis, kita potong, ada kadang-kadang perkataan yang silap, tunggu perbetul. Jadi hak tu sangat mahal, walaupun dia beli yang lebih mahal. Sebab tak sama nilai dia. Ada benda bukan semua boleh dipemurahkan. Tapi kalau orang tanya ilmu, kena pemurah sungguh-sungguh. Tahu habang. Dan tak tahu pun habang. Tak tahu habang apa, habang tak tahu. Orang kita dia malu nak abang tak tahu. Imam Malik 10 orang tanya, satu dia jawab. Wallahu alam. Tu ahli fatwa. Kita orang tanya satu, jawab 10. Tak ada rugi tak ada jatuh imej kalau kita tak tahu. Jangan duk mana-mana. Kita jawab salah tuan-tuan, dia amai, berdosa siapa? Kita, dia tak berdosa. Saya tak tahu, orang tanya saya jawab. Kawan tu amai, dia tak berdosa. Ni nak abang tak tahu malu apa? Tak tahu. Kita bukan tahu semua. Tak tahu semua. Bukan tahu Ustaz Azhar Idrus tahu semua. Tu dia. Dia melawak, anda tengok dalam YouTube dia melawak. Dia tanya, ada soalan orang tanya kat dia. Fadil Ustaz, pasal apa semua soalan Ustaz kami Ustaz boleh jawab? Anda tengok dalam YouTube. Dia kata hampa bukan tahu ni bahasa anda ubah lah, tak pelek Terengganu lah. Dia kata hampa kan tahu soalan tu kan selalu tulis. Dia mana ada soalan tanya direct. Dia perasan tak Ustaz Azhar? Ustaz Azhar dia tak ada soalan tanya, dia tulis. Dia kata hampa bukan tahu, dia kata. Aku duk tengok ni, aku boleh jawab. Aku tak atas tak boleh jawab, aku tak wah. Dia jawab dalam itu. Dia kata kan hak aku tak boleh, aku bawah. Jadi aku jawab hak boleh lah. Tu orang tawaduk. Dia boleh, silakan. Tak ada apa. Ada orang tu kelebihan orang. Masing-masing lah. Kelebihan tuan-tuan, kelebihan Tuhan bagi. Ada orang yang ingatan dia kuat, Tuhan bagi kepada dia. Itu kita pakat bantulah guru-guru ni. Guru ni kena bantu guru ni berbaik sangka guru ni sayang kepada guru ni. Di kalangan guru tu jangan bagi ada rasa dia tentu macam itulah. Peniaga dengki kat peniaga, cikgu dengki kat cikgu, tok imam dengki tok imam tu biasalah. Dia main tu benda jahat, jadi main macam tu lah. Dia nak bagi sama profession. Ahli politik dengan ahli politik, ulama dengan ulama. Jadi duk sah. Jadi kita pakat dukung. Tu style ulama tu yang sokong dia. Mungkin dengan dia tu ada orang yang terpikat cara dia. Kawan ni pula style dia. Mungkin dengan kawan ni pula orang terpikat dengan cara dia. Kita tak mampu nak buat cara dia. Jadi masing-masing kita pakat menghormatilah. Jangan sampailah benda-benda tu menjejaskan akidah akhlak kena jaga kan. Tu je. Kerana dalam amalan perbahasan terdapat pengulangan dan penambahan ilmu. Ulang balik, tambah lagi. Ulang balik, tambah lagi. Lepas tu kawan pula kata, ana pun biasa dengar dia sekian, tambah lagi. Macam tu. Pernah disebut bahawa perdebatan 1 jam, berbahas ni, perdebatan 1 jam, lebih baik daripada mengulang kaji sebulan. Kita berbahas sejam, berbahas bagi pandangan balik. Kita mudah ingat daripada kita duk ulang sebulan. Betul?
Betul tuan, hak tu betul. Ana rasa memang betul. Hak kita mengajar ni, dia ingat lagi daripada hak kita belajar dulu. Hak kita mengajar balik ni, kita baca dah kitab ni dulu, kita mengaji dah. Lepas tu kita mengajar lagi. Dia lagi ingat. Pasal kita sebut dia. Kita baca dia. Sebelum nak ni kita tengok dia lebih ingat daripada benda yang kita dengar. Kalau benda tu kita sebut lepas pada tu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia tak pernah berkurang. Akan bertambah, tetapi dia rasa kurang. Rasa tak apa, jangan kurang sungguh. Tu beza. Ustaz, lagi duk mengaji lah rasa kurang, betul. Ustaz, sejak duk mengaji tak tahu apa, tu tak betul. Dia rasa kurang tu betul. Lah mengaji ni, tak tahu. Duk mengaji baru ni, buka pula kita sahur banyak lah, saya tak tahu. Tu betul. Tapi tak tahu Ustaz, sejak duk mengaji ni, kuih apa, tak faham dah. Tu tak betul ya. Tak betul ya. Tu betul ya tu. Jangan dia rasa, tak tahu Ustaz, makin mengaji rasa makin alim lah ni. Tak tahu, mimpi pun perasan lah, mimpi tahta, mimpi pun tak tahu. Rasa megah macam mana tahu lah ni. Tu kira tu sadut mengaji ya. Nampak aku kau ni. Orang lagi mengaji lagi rendah, lagi mengaji lagi tawaduk, lagi mengaji lagi rasa orang hebat pada kita. Lagi mengaji lagi rasa tak tahu nak kena mengaji. Itu betul lah kalau tuan-tuan nak mengaji. Tapi kalau mengaji tu dia sebalik. Tu kira ada sesuatu yang tak kena. Tengoklah ada adab kita mengaji itu kadang-kadang. Niat kita mengaji kadang-kadang itu mengganggu proses keberkatan ilmu yang kita dapat. Ilmu yang kita dapat. Besar untuk tuan-tuan. Kita nak mengaji, ada adab ni, adab mengaji ni, kitab ni belajar cara belajar. Jadi maknanya niat kita tu penting. Niat sangat penting. Niatlah yang nak menghasilkan proses keberkatan yang mudah kepada kita. Niat tu bagi siapa? Bagi pebetul. Lepas tu rasa kasih kita kepada guru, rasa kasih pada sahabat yang duk mengaji kat kita. Bukan duk mengaji, yang bersama-sama dengan kita tu. Dia mengaji sama dengan kita, duduk tak sebelah kita pun selang 4-5, tapi dia sekali lah dengan kita. Kasih kepada dia. Jangan ada su'uzan, sangka buruk. Jangan ada bersangka buruk hatta bersama-sama dengan kawan. Kasih pada guru tadi jangan sampai pemujaan. Tu silap. Dia kasih pada guru dia sampai puja. Nak sembahyang, bayang muka untuk guru dia. Tak gaduh sudah bayang muka untuk guru dia. Dia sampai pemujaan lah ni dia takut itulah kita takut. Kita terlalu memuja. Guru ni sampai peringkat maksum. Guru saya Ustaz memang dah dia tak ada dosa apa dah. Guru saya. Lepas tu Ustaz, guru saya ni hak syariat dia gugur habis dah. Lah ni dia hakikat, benda-benda hakikatnya. Ada veteran tu. Tuan-tuan, Nabi tu tak ada manusia atas pada dia lagi. Tu pun Nabi tak pernah tinggal syariat. Sampai mati Nabi bersyariat. Tak tahu ada orang lain dia kata syariat gugur pada dia. Dia ni bab-bab hakikat ya. Mana nak main hakikat kalau tak melalui syariat. Tu yang kita mula mengaji hari tu ni. Nak mengaji apa dulu? Dia tak mengaji bab lain-lain, tak tahu terkejut no, pergi pegang kitab apa makam apa tak tahu lah. Bab makan pun tak mengaji lagi. Bab adab makan pun tak habis tu, cerita makam tu dah. Adab dulu. Mengaji hak yang ni dulu. Yang kita ada sebut dah dulu ni. Jangan terkejut. Banyak hak macam tu lah. Dia bila dia tak ada basic, tak ada asas apa, dia semangat. Pergi tengok tok guru ni hebat. Mau tak hebat tuan? Saya cerita tuan tu. Kalau cerita dah pun cerita api ya. Dah saya forum satu ketika tu, forum dengan
pegawai agama Johor, Ustaz Syahrin. Dulu forum selalu kan, malam forum dengan dia lah cerita masa tu dia Jabatan Agama Johor lah dia jadi seusaha apa tak. Dia cerita lah, dia kata satu kes di Johor dia cerita tu di luar masa makan lah. Satu kes yang dihandle dia kata. Tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan jangan terkejut, dia sampai tahap ni, jangan terkejut, lebih pada ni pun ada. Dia kata ada satu guru ni, antara tuan-tuan nak faham ciri-ciri ajaran sesat, nak faham ciri-ciri ajaran sesat ni, dia ilmu dia tertutup. Itu salah satu ciri. Ilmu dia tertutup hanya di kalangan ahli saja. Ini taklim lah ni, taklim lah ni, adab ni. Kita nak kenal. Dia tak akan mengajar di masjid sebab ilmunya hanya untuk anak buah dia sahaja. Itu satu kaedah pertama nak mengenali. Kalau tak ajak di masjid, di surau ke, di taman ke, di dewan ke, tapi terbuka, itu tak lah. Ni tak, dia hanya di kalangan ahli yang eksklusif. Bukan hak berbayar, tu cerita lain, terbuka juga, cuma hang pergi bayar. Tak, tu lain. Ni dia hanya di kalangan ahli, dia tertutup. Dia kata ada satu guru. Jadi dia kata ada seorang lelaki ni, dia isteri dia yang terbongkar ni pasal isteri dia ni guru kafar ke pafa, tak tahu di Johor tu, yang mengajar petang ni lah Quran apa ni kan. Isteri dia nampak, isteri ustazah. Suami ni tak berapa nak start lagi lah, memang tak start langsung, tak nak mengaji basic apa. Jadi orang duk cerita ada satu guru ni hebat, guru ni boleh kasyaf, guru ni apa, dia pun pilah. Tapi pengajian tertutup hanya untuk anak-anak buah aja, ada dalam 5-16 orang. Dia pun satu malam dia pi, dia pun mengaji malam dia pi. Memang tertutup lah pengajian tu dia pi. Jadi guru ni hebat tuan-tuan, dia tengah-tengah mengaji tu hebat. Tengah-tengah hidup ngajar tu, tengah-tengah ngajar tiba-tiba dia panggung kepala. Dia kata, ni tengah hidup ngajar ni. Dia saya hidup ngajar tahu. Dia pun beralih, tak ada apa belakang. Dia pun tak ada apa. Dia baca. Lepas tu dia habis mengaji tu, dia ni orang yang baru ni, dia tertanya-tanya. Habis dia pergi tanya Tok Guru kan. Dia kata, Tok Guru, tadi saya tengah mengaji, siapa Tok Guru duk buat syuh tu? Dia kata, tadi masa aku duk mengajar, aku ni nampak di Masjid Haram di Kaabah tu, aku nampak anjing 2 ekor nak masuk Kaabah. Tuan-tuan, anjing nak masuk, puak polis Arab Saudi tu lama dah halau, hang tak gaduh. Tapi nak cerita kata orang tahap kita, orang ni dia lebih pada tu pun tuan-tuan, jangan heran. Dia kata kali pertama nak masuk aku halau, tiba-tiba dia mai aku halau kali kedua. Tu yang 2 kali tu, dia kata hebat tu guru ni, memang betul aku main mengaji ni. Tuan-tuan tu ngaji. Kalau sungguh untuk guru tak abang ke dia tu kaedah guru, nak kenal guru ni. Dia okay. Dia pun tak apa, dia pun balik abang kat bini dah cerita bini dia. Dia kata abang kena mengaji. Bini ni dah ada basic macam tuan-tuan lah, ada basic mengaji. Dia kata ni silap ni. Dia tak kata lah kat suami ni. Dia kata abang panggil tok guru tu mai buat tahlil di rumah kita. Isteri cerdik, dia tak bangkang suami dia. Dia tahu kalau bangkang pun tak selesai. Dia panggil mai buat kenuri dia buat nasi ayam. Tapi ayam buah ayam atas tu semua kat orang. Hak tok guru ni dia buah ayam bawah nasi. Bawah ayam nasi. Dia buah nasi banyak, ayam buah nasi. Hak lain ayam duk atas. Jadi kata abang, hak ni bagi kat tok guru. Pasal hak ni special. Bagi tok guru ni pun lepas tahlil dia tengok awak ayam dia. Jadi orang lain makan lah. Yang suami dia ni duk layan tamu, dia pun panggil, mana ayam? Marahlah si suami dia tetamu tok guru mai. Rokah dia tengah-tengah rumah. Mana ayam tok guru ni? Suami isteri pun keluar daripada pintu. Dia kata, takkan anjing di Masjid Haram nampak ayam bawah nasi tak nampak?
Kenen itu ya. Ni sanad dia daripada Ustaz Syahrin tu lah. Saya tak ingat Syahrin Paul tu. Johor tu, forum selalu tu lah. Putih tu. Ya tak. Jadi dia kata, suami kata, takkan anjing di Masjid Haram nampak ayam pun nanti tu. Jadi kadang-kadang orang tuan-tuan, hujah kita kalah. Jadi tak usah hujah. Bagi benda-benda yang apa lagi? Saya cerdik. Tuan-tuan jangan buat itu. Buat kenuri jamu sungguh lah. Lihat beda tok guru tu padan dengan dia. Padan dengan dia lah. Betul juga kan? Takkan Masjid Haram nampak ayam seketui warna nasi tak nampak. Jangan main. Cerdik. Isteri tu sangat cerdik. Tapi tuan-tuan, tak heran. Betul kita dengar, kita baca surat abang, ajar-ajar sesat ni, sampai satu ketika anak murid bagi isteri dan anak kepada tok guru. Tuan-tuan saya pelik bagi tidur dengan tok guru apa semua. Saya pelik, takat tok guru tu muhung halau ayam, halau apa? Halau anjing di Masjid Haram. Pasal apa? Pasal tak ada langsung basic. Dia punya marotib tu tak kena. Ilmu dia tu punya tingkatan ilmu tu tak ada. Kita kena mengaji. Apa dia benda dulu nak mengaji? Ya. Kitab tauhid pula yang macam mana? Kita kena mengaji. Tahu manusia ni peringkat macam mana, apa kelebihan yang boleh ada pada manusia. Hak tu je. Ni kita mengaji terus sampai antaranya guru boleh mengampunkan dosa murid. Apa ni? Dosa dia pun dia tak boleh nak ampun. Dia hanya boleh meminta ampun. Ni boleh pula ampun. Bagi duit pula. Jadi tuan-tuan, bukan satu benda yang pelik. Benda-benda lebih pada tu pun ada. Pasal apa? Pasal dia tak mengikut maratib ilmu dia mengaji tu tak ada. Dia pakai ikut sedap macam tu aja. Sikit lagi. Tak mana kita itu? Okey, nah. Kerana dalam amalan perbahasan terdapat pengulangan dan penambahan ilmu, pernah disebut bahawa perdebatan 1 jam lebih baik daripada mengulang kaji sebulan. Tetapi ingat, hendaklah bersama seseorang yang telus dan baik perangai. Nak bincang ni kena orang yang baik perangai dia. Hindarilah dari berbahas dengan orang yang hanya untuk berbantah. Dia berbantah dan tidak lurus perangai. Kalau dia tu kita tahu dia ni berbincang tanya macam kawan tadi lah. Bukan untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran, tapi seronok duk provoke orang nak berkelahi saja. Ada orang jenis tu, dia seronok. Dia seronok tengok kita latah, dia seronok tengok kita geram. Dia bukan nak kebenaran saja. Hak tu salah, hindarlah biar pergi kat dia. Kadang-kadang tuan-tuan, tidak menjawab itu adalah satu jawapan. Tidak menjawab itu adalah satu jawapan. Pasal apa tak jawab? Jawab apa kamu bodoh jangan hang ni payah. Itu kasar lah, tapi itu saya kata lah macam tu. Tapi maksud dia apa? Tak jawab itu adalah satu jawapan. Tak jawab. Nak tanya apa? Tengah-tengah guru ngajak, Ustaz, lo tambang bah gua cepedak apa ngit? Apa dia? Jadi tok guru tak jawab pun kira maknanya tu satu jawab. Tak gaduh layan lah. Apa gua cepedak ya? Hang tanya lah. Kalau tak tajuk ni pun benda-benda yang tanya tambang bah. Dia pun tak nak bah lama lah. Bah pun tak ada dah pasal ambil gua sudah. Tanya benda-benda tak jawab pun dah satu jawab. Maknanya orang tak ada layak lah. Kan. Suami baru balik rumah. Duduk. Suami sampai pukul 4 petang. Sampai rumah. Abang tadi 3.16 abang duduk tang mana? 3.16. Kawan nak jawab macam mana 3.16? Kalau dia tanya abang tadi sebelum sampai rumah abang singgah mana? Tu soalan rela.
Relevan. Ni abang pinat tadi, abang parti siapa? Loh. Dah. Saya dicerita Ustazah apa itu cerita? Ustazah Nazrah. Saya forum dengan dia. Dia cerita ada seorang suami. Allah kesian lah isteri dia. Tuan-tuan, tiap kali isteri balik rumah, suami suruh isteri ni lakon. Tadi siapa telefon, pukul berapa, jawab telefon macam mana, tiap hari macam tu. Sampai isteri ni naik trauma. Disuruh berlakon. Telefon pukul berapa, jawab macam mana, siapa. Allah, tuan-tuan, teruk laki dia ni betul-betul cak pandai. Teruk sungguh sampai teruk tu. Teruk tuan-tuan. Tak suami tak boleh tak usah buat sampai teruk tu. Ustazah Nazrah cerita, dia tak sampai isteri ni akhirnya trauma sampai nak terjun sungai. Dia trauma lah, dia balik tahu dah saya lagi nak kena berlakon. Ya Allah. Tu jadi ada tahap-tahap orang ni kadang kita pun tak nak dengar. Kita tak nak dengar. Ya Allah. Dia kata yang kita ni geram tak sengar. Macam-macam lah tuan-tuan. Tu tak mengaji. Kalau dia mengaji dia tak buat yang tu. Dia tak buat yang tu. Sampai nak balik rumah mak sendiri tak bagi. Mak isteri dia lah kan tak bagi. Sampai nak balik rumah tu kalau yang suami. Ada yang isteri tak bagi pada. Ada. Sampai tak boleh balik rumah mak tak boleh balik. Tak boleh balik rumah ayah, tak boleh balik. Ada seorang ustaz cerita. Saya tak mahu sebut ustaz tu, kuliah Jumaat baru ni, dia cerita. Dia ni seorang pegawai agama, qadi mana jangan abang. Terus dia abang kami kuliah alam tu, dia kata ni kuliah ni saja. Anda tak tahu ni bang. Dia kata dia ni seorang qadi, rata dia pi. Dia kata ada satu kenangan tu dia tadi pi. Dia masuk seorang satu rumah dia kata. Dia tengok ada satu gambar. Dia kata gambar anak duk terima ijazah. Dia tanya, ni anak buat apa terima? Anak seorang tu je ni terima ijazah ni siapa? Ayah tu tak jawab. Mengenang ayat mata. Dia kata aku silap tanya dah. Mana mesti ada sesuatu. Tu tak jawab tu adalah satu. Kenapa ayah dia meleleh mata ni kata. Yang cerita ni Tok Qadi, dan Tok Qadi ni masih bekerja. Di mana tak boleh bang. Dia kerja. Abang Zuhaid, tahu Abang Zuhaid rakam tu jangan duk jual tu. Lepas tu meleleh mata kata. Tapi dia ni Tok Qadi dia sifat nak tanya. Dia jenis tu. Akhirnya dia korek boleh ke. Rupanya anak dia ni menikah dah lah tak habang ke dia. Tuan-tuan, tak habang ke ayah mau anak seorang tu. Kan, tak habang. Lepas tu pula pasangan tak bagi balik rumah. Anak lelaki nak umpam Anak lelaki kan, bini tak bagi balik. Tuan, jangan kata orang perempuan ni bini tak balik. Pasal Tok Syekh tu abang dalam kuliah ni ada dah. Tuan nak tak abang siapa? Dan tahu email tanya. Dia kena ada ke unsur-unsur suspend. Jadi bukan saja dunia hari ni, bukan saja orang perempuan, orang lelaki pun mengalami penderaan lah tu. Mendera. Tak mengaji ya, punca dia tak mengaji. Bila dia kata baru ni dia pi pula ceramah situ, dia tanya macam mana anak Pak Long tu ke Pak Ngah tu ke, balik lah? Tak balik. Ayak mata tu. Mana yang ayah tak jawab tu dia tu. Tanya-tanya meleleh ayak mata. Macam kita tanya orang lah. Dia tanya orang, anak pertama mengaji mana? UKM. Anak kedua? UTM. Anak ketiga? UITM. Anak keempat? Tu saya tanya lah, sudah lah. Kalau kawan duk tanya lagi, mana? You mana? Lepas tanya pula, you mana? Sudahlah kawan tu tutup. Dia tunduk tu makna dia tak mau. Sudahlah kita pun buat sembang kau lain lah. Tu
Adab lah juga, adab kita bermuamalah dengan orang, berhubungan dengan orang tu kena adab. Kita faham dah, kita tengok reaksi dia, cukup. Itu pun nak kena mengaji tu ada adab tu. Dia adab. Lepas habis kitab ni kita tengok. Kita ada adab reaksi. Ada dah Ustaz kita karang. Baik, dan habis sikit gini, habis rangkap ni lah. Bersama seseorang yang telus dan baik perangai. Hindarilah dari berbahas dengan orang yang hanya untuk berbantah dan tidak lurih perangainya, kerana perangai itu akan merebak. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan berkawan, dalam kita nak menuntut ilmu ni, cari kawan hak baik perangai. Tak apa Ustaz, kita nak dakwah dia, lebih baik cari hak baik dulu. Pasal apa? Pasal kerana perangai itu akan merebak. Tak kena banyak, kena sikit. Tuan-tuan duduk berkawan dengan orang yang jenis mulut dia capui ni. Dia selalu maki, dia selalu sebut perkataan-perkataan. Tuan-tuan tak dapat banyak pun dapat sikit. Tuan-tuan akan ikut dia. Ikut dia. Tak usah. Baik tu kita ni lebih baik berkawan dengan orang yang lebih tua umur daripada kita. Kawan yang lebih tua. Tua pun hak baik lah. Tua atas mayang tak ada juga. Tua hak baik. Yang tahu berkawan lebih baik dengan orang tua daripada kita. Betul. Maksud dia bila dia tua ni dia lain. Kaedah dia lain. Orang tua ni dia lain. Kita orang muda. Orang tua ni dia dulu pun masa muda macam kita. Tapi bila dia tua dia punya reaksi dia, tindakan itu berlainan orang tua. Jadi kita dapat ilmu dia. Tapi kalau kita berkawan pun, jangan tuan-tuan. Ustaz saya nak dakwah dia, boleh. Tapi kita tu terang mana. Sebaik-baiknya carilah kawan-kawan yang betul dah tuan-tuan ni. Sebab itu Nabi sebutkan arba'un min sa'adatil mar'i. Yang ada 4 perkara kebahagiaan seseorang. Yang pertama antakuna zaujatuhu salihah. Yang kedua wa auladuhu abrar. Yang ketiga wa khulata'uhu salihin. Kawan-kawan dia yang baik. Wa rizquhu fi baladi, dan rezeki dia berdekatan dengan dia. Yang ketiga tu Nabi kata bahagia apa? Yang pertama isteri ataupun pasangan yang soleh dan solehah. Tu Nabi habaq indikator bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 perkara daripada kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu salihah. Dia dikurniakan suami, isteri yang soleh-solehah bahagia. Bayangkan ni, nak main mengaji, dua laki bini main mengaji, ya Allah, seronok. Ataupun suami isteri nak main mengaji, suami tak larang, dia tak main tapi dia tak larang. Pun tak apa dah. Suami kata, "Pilah, aku tak larang, hampilah. Balik main cerita kat aku, Allah." Ataupun dia kata, "Hampilah, aku larang tapi aku segan. Tapi aku bagi hampi." Pun tak apa dah. Tak apa dah. Ni sampai mengaji pun tak. Oh susah. Anak pergi mana mengaji? Kira mengaji. Laki siapa nak jaga? Amboi nak pergi mengaji sah abang. Tak nak. Duk dah wah. Biar bodoh macam aku. Duk. Ya. Payah. Yang kedua apa? Wa auladuhu abrar. Anak-anak yang abrar ni kebajikan. Atas pada baik lagi. Abrar ni atas pada baik lagi. Baik ni kadang-kadang untuk dia ya. Tapi abrar ni baik dia orang lain boleh rasa. Kebaikan dia tu dirasai oleh orang lain, tu abrar. Ada orang baik untuk diri dia ada kan. Dia baik, dia alhamdulillah, dia tak ganggu lah masyarakat, dia diri dia lepas dah. Tu baik, alhamdulillah dah. Tapi kalau abrar, kebaikan-kebaikan pada dia tu orang lain boleh rasa. Yang ketiga apa? Kawan rakan yang baik, salihin, kawan-kawan baik-baik. Allah syok lah. Ni Kak Bedah nak pergi mengaji ke esok? Cek kereta tak ada. Tak apa-apa, kak pergi ambil. Allah syok. Yang telefon aku, apa tu nak tumpang aku? Ada jenis tu pada. Tapi kadang-kadang dia jenis bahasa aja. Tapi baik, ada orang saya pernah jumpa. Tu kira nak tumpang aku. Aku syok kalau orang tumpang. Dia kata dulu tapi dia syok nak ya. Ada orang jenis tu. Dia mulut deras tapi hati dia
Baik, ada orang macam tu. Ada orang lembut lah tapi kasar. Ustaz Azhar cerita, bini dia mulut lembut, mulut lidah. Bini dia suruh bini mencuci ayak. Ya, mencuci ayak. Bini dia kata, nanti sak bodoh, lembut lembut. Orang jenis suruh halus ni. Tapi kasar. Nanti sat bodoh, lembut. Dia tak lelaki dia. Tak mau tu tak mau. Surah darah nak buat. Macam mana pasien surah darah? Jadi kawan-kawan, yang keempat, rezeki dia berada di negeri dia. Maksud dia dekat dengan dia lah. Tuan-tuan duk Taman Muhibah kerja Aluk Star, Allah bahagia. Tuan-tuan duk di Aluk Star kerja paling tinggi di Tera, Sungai Petani dekat lagi. Kalau hari ni Sungai Petani kira dekat lagi lah sebab naik highway kan. Tapi kalau tuan-tuan duk Aluk Star kerja di Perak, pagi-pagi pukul 5-4 kena keluar dah, Allah. Dia hilang lah bahagia tu. Bahagia dengan dia lah kan, keluar pagi balik dah. Kadang-kadang lepas maghrib, jadi hilanglah kebahagiaan jiran-jiran, ahli masjid, dia hilang lah. Itu maksud kebahagiaan dia kan. Mungkin rumah tangga dia okey, tapi dengan kawan-kawan dia hilang masa dia dekat tu. Dan yang terakhir, di dalam syair yang telah diungkapkan oleh Imam Khalil bin Ahmad sebelum ini terdapat pengajaran yang banyak, dan di dalam syair lain telah diungkapkan wallahu a'lam. Takat tu. Jadi syair yang seterusnya itu kita akan bincang pada kita di Sultanah tak ada kan? Tak ada. Kita akan tu kita bincang di Muhibah. Muhibah 23 kan. Betul, kita di sini bulan 2 minggu keempat balik. Hak ni yang nak tukar dengan apa, semalam jumpa di Kuala Lumpur semalam. Ustaz Zainul Asri, dia ada program pagi ni di Gombak. Pagi ni, jadi semalam jumpa saya di Kumpul. Pagi ni dia ada di Gombak. Saya ada program di Sultanah pagi ni. Saya balik ditukar lah. Jadi takat lu tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada apa-apa perkataan tadi terkasar atau apa-apa semua ke, saya minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya